Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini kita akan teruskan bincang soalan UPKK bagi subjek Lughatul Quran siri yang ke-8 untuk part yang ke-3. Okey, part yang ketiga. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 32 hingga soalan 36 hingga 40. Istakhrij ad-dhamair wal af'al min al-qita'ah al-atiyah. Okey, dia kata keluarkan ataupun catatkan, keluarkan ad-dhamair iaitu kata ganti nama dan al-af'al perbuatan. Okey, perkataan yang menunjukkan perbuatan daripada qita'ah daripada petikan ini. Okey, petikan dekat bawah ni. Okey, kita baca petikannya. Indi baitun, saya ada sebuah rumah. Baiti qaribun minal masjidi wa ba'idun anis suq. Okey, rumah saya berdekatan dengan masjid dan jauh daripada pasar. Okey, baiti jamilun wa kabirun, rumah saya cantik dan besar. Fihi khamsu urafin. Di dalamnya ada 5 bilik, terdapat 5 bilik. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ini bilik saya. Wa tilka ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Itu bilik abang saya dan itu bilik kakak saya. Okey, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakh. Okey, bilik abang saya berhadapan dengan bilik saya. Wa ghurfati ukhti amamal matbakh. Dan bilik kakak saya berhadapan dengan dapur. Amama baiti hadiqatun wasi'atun. Di depan bilik saya ada satu halaman ataupun ruang yang luas. Li akhun wahidun wasmuhu Nabil. Saya ada seorang abang yang bernama Nabil. Huwa tabibun ya'malu fil mustashfa. Dia merupakan seorang doktor yang bekerja di hospital. Wali ukhtun wahidatun wasmuha Aisyatu wa hiya muallimatun wa tudarrisu fil madrasah. Dan saya juga ada seorang kakak yang bernama Aisyah dan dia seorang guru perempuan dan mengajar di sekolah. Abi wa ummi fi ghurfatil kabirah. Ibu, ayah dan ibu saya di dalam bilik besar ataupun master bedroom. Okey, ana uhibbu usrati. Saya sayang keluarga saya. Okey, itu adalah dia punya petikan. So, kita akan keluarkan daripada petikan ini ad-dhamair ataupun kata ganti nama. Okey, ad-dhamair yang pertama adalah huwa. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau dalam petikan ni dekat mana perkataan huwa? Okey. Huwa. Ni huwa. Okey, huwa. Kemudian ana. Okey. Ana. Okey, ni ada perkataan ana, saya. Dan yang ketiga adalah hiya. Okey, mana hiya? Wahia. Okey, ni hiya. Ni adalah kata ganti nama. 3 kata ganti nama. Huwa, ana, hiya. Okey. Seterusnya al-af'al. Okey, kita cari perkataan yang menunjukkan kata kerja. Okey, yang pertama
Ya'malu. Okey, ya'malu. Okey, ni ya'malu. Okey, ni perkataan ya'malu berkaitan dengan abang dia tadi, huwa tabibun ya'malu. Kemudian yang kedua, al-af'al, kata kerja adalah tudarrisu. Okey, tudarrisu, mengajar. Okey. Dia cerita pasal kakak dia mengajar dekat sekolah tadi. Okey, so selesai ad-dhamair, kata ganti nama, huwa, ana, hiya, dan al-af'al, kata kerja iaitu ya'malu dan tudarrisu. Okay, soalan seterusnya. Okay, kalau kita tengok soalan ni, kawin al-ahrufa al-atiyah litakuna kalimatan sahihatan. Okey. Dia kata sambung ayat-ayat, sambung huruf-huruf berikut menjadi kalimah yang betul. Okey. Dia bagi huruf yang berterabur, bercerai-berai. Kemudian kita kena daripada huruf yang berterabur tu, kita kena buat satu perkataan yang tepat. Okey, soalan 41, dia bagi huruf kat kita nun, ra, mim, lan. Okey, nun, ra, mim, lam. Okey, kat sini kita boleh tulis perkataan namirun ataupun namlun. Namirun ataupun namlun, iaitu semut ataupun harimau. Okey. Okey, namirun, harimau, namlun, semut. Okey, kemudian soalan 42, dia bagi huruf kat kita ba, ra, sad, kaf, lam, nun. Okey, so kat sini kita boleh tulis perkataan basalun. Basalun tu bawang besar, kurunbun, kobis, dan kalbun, iaitu anjing. Okey. So daripada huruf-huruf ni, kita boleh tulis perkataan-perkataan ni, basalun, kurunbun dan kalbun. Pilihlah yang mana satu yang sesuai. Okey, dia minta satu je, cuma kat sini kita tulislah dua ataupun tiga yang mana kita jumpa. Okey. Ataupun kalau ada lagi perkataan-perkataan lain, boleh je nak tulis. Okey, 43. Dia bagi huruf kat kita lam, nun, waw, waw, ya, ya. Lam, nun, waw, waw, ya, ya. Okey, kat sini kita boleh tulis perkataan yuniu atau yuliu. Okey, yuniu ni maksudnya Jun dan yuliu adalah Julai. Okey, baik. Soalan seterusnya, soalan nombor 44, dia bagi dekat kita huruf alif, ba, ta, sin, mim, ta, mim. Okey, kita boleh tulis kat sini batatisun ataupun tomatimun. Okey. Batatisun iaitu kentang, tomatimun tomato. Okey, dan soalan seterusnya 45. Dia bagi dekat kita huruf ba, jim, ra, zai, lam, nun, ya. Okey, kat sini kita boleh tulis perkataan zanjabilun ataupun perkataan jazarun. Okey, zanjabilun atau jazarun. Zanjabilun maksudnya halia, jazarun maksudnya lobak merah. Okey. Soalan seterusnya, sahih asma al-isyarata al-atiyah kama fil misal. Dia kata betulkan isim isyarah, okey, kata tunjuk
yang berikut seperti mana contoh. Dia bagi contoh kat kita, hazihi inabun. Hazihi inabun. Okay, so inabun tu adalah perkataan muzakkar. So kita kena tukar jadi haza inabun ataupun zalika inabun. Okey, kita tengok soalan 46. Okey, soalan 46. Hazihi kurunbun. Dia kata hazihi kurunbun. Okay, so kat situ adalah perkataan yang menunjukkan kurunbun itu muzakkar, perkataan muzakkar. Okay, so kita kena tukar. Dia punya isim isyarah dia hazihi ni kita kena tukar kepada hadza kurunbun ataupun tilka kurunbun. Kalau benda tu dekat, okey, kurunbun ni dia ghairul akil. Ya, qabis. Kalau qabis ni dia tidak berakal. Maksudnya bukan manusia. Kita boleh gunakan tukar dia kepada hadza kurunbun, ini qabis, ataupun tilka kurunbun, ataupun itu qabis. Okey, kemudian soalan 47. Dia bagi haza ummun. Haza ummun. Okey, dia bagi perkataan isim isyarah dia haza, tapi ummun tu adalah muannas. Ummun, ibu, perempuan lah kan. So, muzakkar, kalau muzakkar lelaki, muannas perempuan, ummun perempuan. So, kita kena tukar isim isyarah dia menjadi hazihi ummun. Ini ibu ataupun tilka ummun. Itu ibu. Okay. Kalau dekat, lil qarib, hazihi, lil ba'id, tilka. Okay. Kemudian soalan 48. Tilka usfurun. Tilka usfurun. Okey, tilka usfurun. Usfur tu adalah perkataan muzakkar. So kita kena tukar dia menjadi haza usfurun, iaitu ini burung ataupun zalika usfurun. Okey. Zalika usfurun. Itu adalah burung. Itu burung. Okey, sedikit pembetulan. Kurumbun ni, yang ni, tadi saya sebut tilka. Dia bukan tilka sebenarnya. Zalika kurumbun. Okey, maaf ya. Okey, so next soalan 49. Soalan 49, dia bagi zalika faraulatun. Zalika faraulatun. Dia nak tunjukkan kepada kita faraulah. Faraulah tu strawberry. Strawberry tu perkataan yang ghairul akil, tidak berakal. Okey, perkataan yang tidak berakal. Maksud dia strawberry, mana ada akal. Okey, so zalika ni kita boleh tukarkan kepada hazihi faraulatun. Menjadi kata ataupun isim isyarah yang menunjukkan perkataan tu muannas. Kita tukar hazihi faraulatun, ini strawberry, ataupun kalau dia jauh, okey, tilka faraulatun, itu strawberry. Okey. Seterusnya soalan nombor 50, hazihi dubbun, kita tukar kepada haza dubbun, zalika dubbun. Okey, kita nak cerita tentang beruang, dubbun. Dubbun ni perkataan muzakkar. Okey, kita tukar hazihi itu kepada haza dubbun, ini beruang. Kalau benda tu dekat, kalau beruang tu dekat, kalau beruang tu jauh, zalika dubbun. Okey.
Okey, baik. Seterusnya, kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah. Okey, tuliskan jumalan mufidatan. Ayat yang lengkap musta'inan bil kalimah al-atiyah berdasarkan kalimah berikut. Okey, kalimah yang pertama dia bagi dekat kita qara'a. Qara'a. Okey. Ataupun telah membaca. So kat sini kita boleh tulis buat ayat senang-senang je. Qara'a Muhammadun al-Quran. Telah membaca Muhammad al-Quran. Okey, kemudian yang kedua 52 perkataan syariba. Okey, syariba ni maksudnya telah minum. Sebab dia fi'il madi, perkara yang telah berlaku. Syariba telah minum. So kita buat ayat dia syariba Muhammadun al-ma'u. Al-ma'a. Okey, syariba Muhammadun al-ma'a. Telah minum Muhammad air. Okey, kemudian hakibatun. Okey, hakibatun ni maksudnya beg. So, yang ni lagi senang, kita boleh masukkan ayat dia menjadi hazihi hakibatun. Ini beg. Okey, ini beg. Okey, seterusnya madrasatun. Okey. Madrasatun sekolah. So, kita boleh tulis ayat dia, ayat yang lengkap cuma tambah isim isyarah sahaja, iaitu kita masukkan hazihi madrasatun. Hazihi madrasatun. Ini sekolah. Okey, kemudian soalan seterusnya dia bagi perkataan kursiyun. Okey, kursiyun, kerusi. So, sama juga kita boleh tambahkan isim isyarah sahaja bagi perkataan ini untuk menjadi ayat yang lengkap. Dia jadi hadza kursiyun. Ini kerusi. Okey, ini kerusi. So, settle buat ayat. Okey. Soalan seterusnya ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan. Okey, susun kalimah-kalimah berikut menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, so dia bagi ayat ni tidak lengkap ataupun disusun secara terbalik. Kemudian kita kena pilih perkataan-perkataan tersebut menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, satu ayat yang difahami. Okey, 56. Fil maktabah, di perpustakaan, ya'malu, bekerja, sedang bekerja, Zaidun. Zaidun ni nama orang lah, Zaid. Di perpustakaan bekerja Zaid. So kita susun jadi Zaidun ya'malu fil maktabah. Zaid sedang bekerja di perpustakaan. Okey, kemudian soalan 57, taqra'u, sedang membaca, fi fasliha, di dalam kelasnya, najwa. Okey, taqra'u sedang membaca, fi fasliha, di dalam kelasnya, najwa, nama orang. Okey, najwa. So, kita pilih ataupun kita susun perkataan-perkataan ni menjadi satu ayat, iaitu najwa taqra'u fi fasliha. Najwa sedang membaca di dalam kelasnya. Okey, seterusnya perkataan al-ukhtu, kakak, fil matbakh. Okey, yang ni al-ukhtu ni kakak, fil matbakh, di dapur, tatbakhu, sedang memasak. Okay, so jawapannya adalah al-ukhtu tatbakhu fil matbakh. Okey, kakak sedang memasak di dapur. Okey, 59. Hasanun, Hasan, nama orang, fil madrasah, di sekolah, tilmizun, pelajar.
So, kita susun ayat menjadi Hasan tilmizun fil madrasah. Hasan pelajar di sekolah. Okey, kemudian soalan 60, ilal madrasah, ke sekolah. Syafi'i ni nama orang, yazhabu sedang pergi. So, ayat ni ataupun perkataan yang terbalik ni kita susun menjadi Syafi'i yazhabu ilal madrasah. Syafi'i sedang pergi ke sekolah. Okey, soalan seterusnya, Iqra al-qita'ah al-atiyah summa ajib an as'ilah. Baca petikan berikut, kemudian jawab soalan. Okey, kita baca petikannya. Fi qaryatin qaribatin minal Madinah, di sebuah kampung, di sebuah kampung yang berhampiran dengan bandar, tujadu usratun sa'idatun, terdapat sebuah keluarga yang bahagia. Wahia tatakawwanu min zaujin wa zaujatin wa bnaini wa bnataini. Terdiri daripada seorang suami, tatakawwanu min zaujin wa zaujatin. Wahia tatakawwanu, keluarga yang bahagia tadi terdiri daripada seorang suami dan isteri, wabnaini, wabnaini, dua orang anak lelaki, wabnataini, dan dua orang anak perempuan. Az-zawj, si suami, ya'malu katijaratin. Suami bekerja sebagai ahli perniagaan, wa huwa yazhabu ila idaratihi kulla yaumin, dan dia pergi ke pejabatnya pada setiap hari, fi sa'atis saminah sabahan, pada pukul 8 pagi, wa yarja'u fi sa'atil khamisah masa'an, dan dia pulang pada pukul 5 petang. Wa kanat zaujatu, dan isterinya, taqumu bil a'mal al-manziliyah. Dan isterinya merupakan seorang suri rumah. Wa hiya zaujatun salihatun, dan dia adalah seorang isteri yang salihah, yang baik. Tahtamu baitiha, yang menjaga rumahnya. Wa ta'tani bi usratiha, dan menguruskan keluarganya. Itu adalah qita'ahnya ataupun petikannya. So, kita baca soalan nombor 61. Dia kata, may yaskunu fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Siapakah yang tinggal di kampung yang berdekatan dengan bandar? Jawapannya adalah usratun sa'idatun, sebuah keluarga yang bahagia. Kemudian soalan 62, dia tanya, ma amaluz zauj, apakah pekerjaan suami? Suami dia kerja apa? Jawapannya katijaratun, iaitu ahli perniagaan. Ada tadi kan kita baca katijaratun. Soalan seterusnya, masih lagi di petikan yang sama yang kita dah baca tadi. Dia tanya, mata yadhahabu az-zawj lil amal, bilakah si suami pergi bekerja? Jawapannya ialah kulla yaumin, kulla yaumin fi sa'atis saminah sabahan, pada setiap hari pada pukul 8 pagi. Jawapan dia kat sini ni. Kulla yaumin fi sa'atis saminah sabahan. Kemudian soalan 64, mata yarja'u zauj ila
ilal baiti. Bilakah suaminya pulang ke rumah? Jawapannya fi sa'atil khamisah masa'an. Ni wa yarja'u fi sa'atil khamisah masa'an. Okay, kemudian soalan yang seterusnya, maza ta'malu zaujatu fil bait. Apakah pekerjaan isteri di rumah? Isteri dia kerja apa tadi? Pekerjaannya adalah bil a'mal al-manziliyah. Okey, bil a'mal al-manziliyah, iaitu suri rumah tangga. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video ulang kaji ataupun bincang soalan UPKK bagi subjek Lughatul Quran ataupun bahasa Arab bagi part yang ketiga. Untuk siri yang ke-8 ni, semoga ianya memberi manfaat untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran UPKK, dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.